Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahan buangan bahagian 1. Okey, insya-Allah hari ini kamu akan dapat belajar untuk menyatakan dan mengenal pasti 7 jenis bahan buangan, 4 simbol sisa toksik, perbezaan 2 jenis bahan buangan iaitu BBT dan BBTT, seterusnya 3 kesan bahan buangan secara tidak berhemah. Okey, cikgu harap kamu bersedia dengan 15 perkara ini sebelum belajar. Okey, tengok pada raja. Okey, keadaan di bilik darjah, restoran dan perkelahan di tepi pantai. Okey, adakah ini menjadi amalan kamu? Adakah kamu seorang murid ataupun insan yang mudah untuk mengutip sampah dan membuang sampah? Okey, jika ya, tahniah. Jika tidak, berubahlah. Okey, jika tidak, berubahlah untuk menjadi orang yang mudah untuk mengutip sampah dan membuang sampah. Okey, seterusnya kita nak belajar mengenali bahan buangan. Ada 7 jenis. Okey, 2 contoh yang pertama ni iaitu plastik dan logam. Okey, bahan plastik ni contohnya macam yang biasa kamu tengoklah. Pembungkus makanan, okey, plastik botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Okey, jadi ini ialah bahan buangan plastik. Seterusnya bahan buangan logam daripada aluminium dan bahan-bahan dibuat daripada logam. Contohnya tin susu, okey, tayar, basikal dan sebagainya. Okey, seterusnya bahan buangan kaca daripada botol, balang. Okey, kamu boleh buang sama ada kaca itu pecah ataupun masih elok. Okey, seterusnya bahan buangan kertas daripada surat khabar lama, majalah, kotak, tisu dan sebagainya. Okey, tadi ada 4 contoh. Seterusnya contoh yang kelima, bahan buangan sisa makanan. Okey, contohnya daripada sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran. Okey, hampas sayuran ni maksudnya sisa-sisa sayuran yang kita tak guna untuk masakan. Dan seterusnya apa-apalah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Okey, yang keenam contoh ataupun jenis bahan buangan bahan kumuh dan tinja. Okey, seperti yang kamu dah belajar sebelum ni, bahan kumuh tu daripada urin lah. Urin dan tinja ni adalah najis. Okey, daripada manusia dan haiwan. Okey, ini adalah jenis bahan buangan. Seterusnya yang terakhir, bahan buangan sisa toksik. Okey, berasal daripada cecair kimia dan bahan buangan industri serta sisa pertanian. Contohnya botol aerosol, okey, botol macam racun serangga untuk spray nyamuk dan sebagainya. Cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Okey, boleh tengok pada gambar tu semua. Asap kenderaan, asap daripada kilang. Okey. Seterusnya, hati-hati. Okey, ini adalah simbol bahan toksik. Okey, tengok 4 simbol mudah terbakar. Okey, yang gambar tengkorak tu mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Okey, seterusnya yang itu ialah bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya dan seterusnya bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Okey, sekarang kita nak belajar bahan buangan tu sama ada terbiodegradasi ataupun tidak. Okey, tengok contoh gambar ni pada tahun 1990. Okey, budak ni dia kehilangan kereta mainan. Okey, rupanya kereta mainan ni dah tertimbus sekali dengan sampah lain di dalam tanah. Okey, kemudian apabila dia dewasa, dia dia korek tanah dan dia menjumpai kereta mainan dia yang masih elok lagi. Okey, kenapa kereta mainan tu masih elok lagi?
Okey, itu ialah, okey, mari kita kenalkan dengan bahan buangan terbiodegradasi ataupun tidak. Okey, BBT ialah bahan buangan terbiodegradasi dan BBTT cikgu ringkaskan untuk bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, kita tengok BBT dulu. Okey, bahan buangan terbiodegradasi boleh direputkan oleh mikroorganisma dan kemudian dia kembali menjadi nutrien dalam tanah. Okey, BBT boleh reput. Okey, jadi contohnya sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Okey, apa pula BBTT? Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasi tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Jadi dia kekal dalam tanah. Macam kereta mainan tadilah. Dia kekal dalam tanah kerana itu ialah BBTT. Okey, jadi apakah contohnya? Okey, kaca, plastik dan logam. Okey, jadi ini bermakna, okay, cuba kamu fikirkan, adakah BBT atau BBTT yang boleh mencemarkan alam sekitar kita? Okey, jadi jawapannya ialah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, tahukah kamu bahan buangan mampu kekal di dalam tanah selama beratus tahun lamanya? Okey, macam kertas dan kulit pisang merupakan bahan buangan terbiodegradasi. Jadi dia mengambil masa yang pendek untuk reput dan menjadi nutrien dalam tanah. Tapi untuk lampin, tin, botol dan getah mengambil masa 10 hingga 500 tahun untuk mereput dalam tanah. Okey, mengapakah kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan secara berhemah? Kenapa? Kerana bahan buangan tidak terbiodegradasi tidak mereput dan jika dibuang ia akan kekal lama di persekitaran. Jadi ini akan mencemarkan alam sekitar. Okey, tengok gambar ni banyaknya sampah-sampah. Okey, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi menyumbang kepada pencemaran persekitaran? Macam mana tu boleh jadi pencemaran persekitaran? Jom fahamkan. Okey, tengok pada satu kawasan ni. Okey, kita akan zoom pada longkang yang tersumbat ni. Apa akan jadi kepada longkang tersumbat ni? Longkang tersumbat tadi boleh menyebabkan banjir kilat. Banjir kilat ni maksudnya banjir berlaku dengan cepat akibat tersumbat seperti longkang tersumbat tadi. Okey, seterusnya, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Okey, daripada BBTT. Yang kita tengok tadilah, longkang tersumbat boleh menjadikan banjir kilat. Okey, seterusnya kita nak tengok pada bahagian pembuangan sampah. Okey, pembuangan sampah tadi boleh menyebabkan tempat pembiakan Aedes. Okey, daripada jentik-jentik jadi nyamuk dan seterusnya. Okey, manusia boleh terkena demam denggi. Okey, seterusnya kita tengok pada pasar. Okey, pasar ni mendapat daripada ikan-ikan yang beracun akibat pembuangan sisa toksik dalam air. Jadi, ikan tercemar dijual di pasar, kemudian dimakan oleh manusia dan boleh menyebabkan penyakit. Okey, seterusnya kita nak buat latihan buku teks muka surat 160 hingga 161. Tengok soalan yang pertama. Isikan jadual mengikut jenis bahan buangan yang sesuai. Okey, racun rumpai itu adalah jenis bahan buangan sisa toksik. Okey, kotak susu bahan buangan jenis apa? Jenis kertas. Okey, kerusi plastik bahan buangan jenis plastik. Najis kambing jenis apa? Jenis bahan kumuh dan tinja. Kulit pisang bahan buangan jenis
sisa makanan, besi buruk, bahan buangan jenis logam, dan cermin retak jenis kaca. Okey, pandai. Kamu memang hebat. Okey, seterusnya. Soalan 2. Okey, Ami nak buang sampah. Yang berikut ialah bahan buangan yang akan dibuang oleh Ami. Jadi kelaskan bahan buangan berikut kepada BBT dan BBTT. Okey. Jadi A, apa itu? Itu ialah tidak terbiodegradasi sebab tak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, sisa makanan. Okey, itu ialah BBT. Baju, okey, BBT sebab mengambil masa juga untuk mereput tapi masih boleh mereput. Majalah dan buku ialah BBT. Kerusi ialah BBT. Okey, kayu masih lagi boleh mereput. Logam tidak boleh mereput, jadi itu ialah BBTT. Kaca tidak boleh mereput, jadi BBTT. Okey, gambar. Okey, gambar daripada kertas kan. Okey, jadi boleh mereput, jadi itu ialah BBT. Dan payung daripada bahan sintetik, jadi tidak boleh mereput. Itu merupakan BBTT. Okey, memang bijak kamu, ya. Okey, kenali bahan buangan. Apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara tidak berhemah? Boleh menyebabkan apa? Okey, jadi jawapannya ialah B. Okey, 1 dan 4 iaitu pencemaran dan banjir kilat. Seterusnya, soalan kemahiran proses sains nombor 5. Okey, anda dan rakan-rakannya menjalankan penyiasatan terhadap 2 bahan buangan yang ditanam di dalam bekas berisi tanah selama 4 minggu. Okay, soalan A, selepas 4 minggu, apakah yang dapat diperhatikan kepada bahan buangan ikan dan botol plastik? Okey, jadi ini soalan pemerhatian. Okey, tengok soalan, tengok jawapan. Jadi untuk ikan, kita tahu dia boleh mereput. Jadi dia sedang mereput dan botol plastik tiada perubahan. Okey, tengok soalan B. Berikan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu di A. Okey, kerana ikan tu ialah bahan buangan terbiodegradasi dan botol plastik ialah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Ini ialah inference untuk pemerhatian di A. Seterusnya, apakah tujuan eksperimen ini? Okey, untuk mengkaji hubungan di antara jenis bahan buangan dengan keadaan bahan buangan selepas 4 minggu. Okey, kerana jenis bahan buangan ialah P, M, dan keadaan bahan buangan selepas 4 minggu ini merupakan P, B. Okey. Seterusnya, apakah kesimpulan yang kamu peroleh daripada penyiasatan ini? Okey. BBT boleh direputkan manakala BBTT tidak boleh direputkan. Okey, bila kamu menjawab, kamu pastikan tulis BBT dan BBTT dengan lengkap. Cikgu gunakan simbol ini supaya memudahkan pembelajaran dan supaya kamu lebih ingat. Okey, tugasan. Cikgu nak kamu buat kuis bahan buangan. Okey, link ada di WhatsApp dan Telegram. Dan insyaAllah tugasan offline pada hari Khamis. Okey, jangan lupa isikan 2 kehadiran PDPR. Okey, kalau kamu hadir Google Meet. Dan seterusnya kehadiran sekolah. Okey, klik subjek Sains. Okey, tahniah atas penglibatan kamu. Semoga kamu faham apa yang cikgu ajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.